Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ini saya nak kongsikan tentang perbezaan antara kamera DSLR dan juga kamera mirrorless. Beza dia kalau kita tengok daripada luar hampir sama bentuk dia tu. Cuma biasanya kamera mirrorless ni dia saiz dia lebih kecil lagi daripada DSLR lah. Salah satu sebab dia adalah kamera mirrorless tu dia tak ada cermin dalam ni tau. Tujuan cermin dia lah untuk memantulkan balik image tu kepada viewfinder lah, supaya kita boleh fokus lah. So beza ketara antara mirrorless dengan bukan mirrorless adalah cermin tu, dan juga daripada segi saiz. Pasal apa saiz dia tu? Pasal ialah dia tak ada cermin tu kan, so dia makan ruang yang agak kecil untuk buat kamera mirrorless tu lah. Itu salah satu perbezaan yang jelas lah, maksudnya ada cermin dengan tak ada cermin pantulan cahaya tu lah. Dan lagi satu, selain saiz dia agak kecil, lebih kecil dan compact lah, dan biasanya lebih ringan lah benda tu kan, kamera mirrorless tu. So masa awal-awal dulu kamera mirrorless ni problem kepada terutamanya mereka yang bekerja sebagai fotojournalist adalah dia punya bateri dia tak tahan lama tau. Bukan salah bateri pun, dia pasal kamera mirrorless tu banyak bergantung kepada sensor untuk kita tengok dalam viewfinder tu. Walaupun dia ada viewfinder, kita bukannya tengok gambar secara analog tu, maksudnya bukannya daripada pantulan cahaya, kita tengok skrin macam kita tengok skrin TV kan. So benda tu dah makan bateri lah dekat situ. Sebab tu awal-awal dulu mirrorless ni bukan jadi pilihan kepada jurufoto tu, utamanya jurufoto press lah, pasal dia cepat makan bateri lah. Cuma sekarang ni kebanyakan mirrorless tu dah upgrade saiz bateri dia, ataupun bateri dia pun dah boleh kata agak tahan lama lah kan. So selain daripada tu, yang bagusnya mirrorless tu, selain daripada DSLR lama ni, kita boleh tengok gambar tu real time tu. Real time tu maksudnya bila kita tengok dekat viewfinder tu, kalau kita adjust aperture ke shutter ke ISO, kita boleh nampak result exposure dia tu, ataupun gambar tu terang ke gelap ke. Macam kalau di DSLR ni kita tak nampak tau, kalau kita adjust aperture ke shutter, kita tak nampak gambar tu gelap ke terang ke macam mana, kita tak tahu. Kecuali kita tekan live view tu. Live view tu kita nampak lah, kalau kita adjust aperture, adjust shutter kan, adjust ISO, kita nampak gambar tu terang atau gelap lah. So beza mirrorless ni biasanya lebih mudah kita nak kawal exposure lah. Maksudnya kalau kita nak adjust shutter tu, adjust ISO ataupun aperture, kita dah nampak dah gambar tu terang ke gelap ke ataupun macam mana kan. Itu salah satu daripada kelebihan mirrorless lah. DSLR pun boleh buat, nampak juga live feed tu, live view tu, maksudnya gambar tu over ke under kan. Cuma kita kena tekan live feed lah, live view dekat kamera. Kalau kita tak tekan tu, kita tengok dekat viewfinder je, kita tukar pun kita tak nampak benda tu. Kecuali kalau kita guna slow speed kan. Kalau kita guna slow speed ataupun panning, kesan slow speed tu kita tak nampak lah sampai kita rakam gambar. Contoh kalau kita rakam light trail kan, walaupun kita pakai mirrorless, kita letak 10 saat, kita tak akan nampak kesan light trail tu. Kita kena rakam dulu baru nampak lah kan. Dan antara perbezaan lain lagi adalah dari segi shutter, ataupun ada setengah mirrorless tu dia tak ada shutter tau. Kebanyakannya tak ada shutter. Bila tak ada shutter tu, kamera tu akan jadi senyap. Kalau kamera mirrorless yang ada bunyi tu, kebanyakannya electronic shutter. Electronic shutter tu just macam orang kata apa, special effect yang ada kat situ lah. Kita boleh disable benda tu. Maksudnya kalau kita ambil gambar, dia tak ada bunyi. Dia kepada yang first time beralih daripada DSLR kepada mirrorless tu kan, kita akan rasa was-was sama ada gambar tu terakam ke atau tak terakam lah. Pasal kita dah biasa, setiap kali kita petik shutter, kita akan dengar bunyi shutter dan bunyi cermin tu naik kan. So mirrorless ni memang senyap. Kalau dalam keadaan yang sibuk, macam kita cover demonstrasi ke, ataupun dalam dewan yang bising dengan orang keliling kan, kita ambil gambar, kita tak perasan tau, ataupun kita tak sedar, ataupun kita tak pasti gambar tu kita rakam ke tak kan. So dia silent lah, senyap kan, tak ada mechanical yang ni, just electronic shutter tu. Dan selain daripada tu, dia yang senyap, selain daripada tu dia senyap lah. Senyap ni ada kelebihan jugalah kepada fotojournalist ni, terutamanya yang cover dalam macam urusan rasmi kerajaan kan, dalam pejabat-pejabat kerajaan waktu meeting, ataupun masa dalam istana ke, ataupun macam saya beritahu sebelum ni, kalau ada konsert di Istana Berjaya yang orang tak nak ada gangguan bunyi lain kan. Biasanya kalau orkestra ni orang nak concentrate kat situ kan. So mirrorless ni dia tak ada mirror, lepas tu tak ada shutter, dia senyap kan. Jadi kita boleh ambil gambar tanpa mengganggu sesiapa lah. Macam dalam istana ke, kalau nak dengar ucapan daripada tuanku, ataupun dalam majlis-majlis rasmi yang dalam waktu meeting yang senyap ni kan. Kalau kita ambil keliling round table tu, kalau kita pusing ambil gambar kan, kalau bunyi shutter tu memang mengganggu lah.
So bila mirrorless ni dia senyap lah kan, senyap dan tak adalah mengganggu sesiapa. So itu antara apa ni, kelebihan mirrorless lah. Dan sekarang ni pun kalau kita tengok sama ada kita suka ataupun tak suka, kebanyakan kamera manufacturer ni dah beralih kepada mirrorless tau. Dia buat lens pun lebih kepada mirrorless kan. Banyak company-company besar macam Nikon, Canon, dia dah orang kata discontinue support untuk buat lens untuk DSLR ni. Pasal mereka nampak mirrorless ni lebih masa depan memang kepada mirrorless lah kan. Cuma dulu mula-mula awal-awal dulu tu mirrorless ni problem dia salah satu lagi, size dia kecil tu tak apa, dia punya body tu kebanyakannya tak tahan lasak tu, pasal dia tak buat untuk profesional lagi masa tu. Pasal profesional terutamanya dalam bidang photojournalism ni, dia masih memerlukan body yang besar dan body yang daripada apa ni, struktur body yang daripada tahan, yang material yang tahan lasak lah kan. Dan kalau size tu kecil macam tak sesuai untuk dia tau, tak sesuai, macam tak sedap nak pegang kan. Lagi satu dia, kenapa profesional masih lagi memerlukan viewfinder ni, walaupun viewfinder ni dah tak relevan dah, boleh tengok dekat skrin kan. Tapi maksudnya mirrorless kita boleh tengok dekat skrin, tak perlu nak tengok dekat viewfinder kan. Pasal kalau kita tengok dekat viewfinder pun image kat situ bukan image analog, dia image digital yang macam kita tengok TV kecil kat dalam tu kan. Cuma bagi photojournalist ni dia perlu juga benda tu, pasal kita tak nak orang lain nampak apa yang kita rakam. Maksudnya kalau kita macam ni kan, memanglah kita boleh nampak dekat LED ni apa kita rakam kan, tapi kita tak nak ada orang lain tengok gambar apa yang kita sedang rakam tu. So macam mana pun, walaupun boleh tengok dekat skrin, dia masih lagi akan tengok dekat sini. So orang tak tahu kita rakam gambar apa daripada belakang kan. Itu salah satu sebab kenapa photojournalist utamanya masih memerlukan kamera yang ada viewfinder lah. Walaupun viewfinder yang ada dekat mirrorless tu bukanlah orang kata apa, viewfinder analog yang kita tengok melalui cermin, itu adalah paparan image digital tu. Dan yang bagusnya dalam macam seperti itu tadi lah, kita boleh tengok exposure tu under ke over ke, kita boleh adjust kat situ. Itu antara kelebihan mirrorless lah. Kekurangan dia dulu, awal-awal dulu tu lah, macam saya beritahu, awal-awal dulu tu dia punya kekurangan dia tu, bateri dia tak tahan lama. Bateri dia tak tahan lama bukan sebab bateri tu, pasal apa, kamera tu memakan energi atau tenaga yang banyak untuk tengok viewfinder LED. Lepas tu kita nak tengok dekat LED ni, dah tentu LED lagi, dia makan bateri yang agak kuat lah. Cuma sekarang ni baru-baru ni dah kamera dah buat, pengeluar kamera dah buat body kamera yang bersaiz besar, professional level kan, dan saiz bateri dia pun besar. So sesuai lah untuk kita rakam gambar untuk tempoh yang lama. Dan lagi satu, kebanyakan pengeluar kamera sekarang ni dia dah buat ada connection USB-C dekat dia punya kamera ni, pro body lah kan. Maksudnya USB-C ni kita boleh sambung kepada power bank. Jadi kita tak ada masalah lagi tentang bateri habis ke apa kan. Cuma kena ada extra kabel lah untuk kita pasang ke USB-C, sambung dekat kamera tu. So kita boleh shoot dalam tempoh yang agak lama kan, pasal kita ada power backup dia kamera mirrorless tu. Dan kalau tak silap saya lah, harga kamera mirrorless ni kebanyakannya lebih murah, walaupun mahal lagi untuk pro body, lebih murah sikit daripada kamera pro body sebelum mirrorless tu. Satu pasal size dia yang agak compact lah kan. Dan untuk photojournalist sekarang ni, terutamanya lah pasal bidang lain tu saya tak concentrate sangat, tak familiar sangat kan. So untuk bidang photojournalist ni, size dia yang kecil tu dan ringan tu kan, membantu sebenarnya tau. Ramai juga di kalangan jurufoto lama, photojournalist lama yang daripada awal 80-an atau 90-an kan, dah 20 tahun, 30 tahun berkhidmat kan. Kebanyakannya, nak kata kebanyakan juga, tapi ramai di antara mereka yang ada mengalami masalah slip disc tau. Slip disc ni pasal dalam dia bawa kamera, terutamanya beg sandang yang kiri atau bahu kiri kanan tu kan, dalam tempoh yang lama, bertahun-tahun, dalam 20 tahun tu barulah rasa kesan dia tu, efek dia dekat slip disc. So faktor berat tu sebenarnya benda yang tak cukup bagus lah kan. So bila ada kamera mirrorless ni agak ringan kan, dan masih lagi mampu memberikan hasil yang berkualiti kan. Dia sedikit sebanyak dari segi fizikal membantu lah, dari segi kesihatan juga lah benda tu sebenarnya. Macam untuk golongan adik kakak yang baru ni mungkin tak rasa sangat kan, tapi yang lama-lama tu, kalau badan kamera body, terutama yang start daripada kamera film manual kan, kebanyakan kamera manual dulu tu memang berat tau. Kalau kita buat sekali-sekali tak apa, seminggu sekali tak apa, tapi kalau setiap hari ataupun kecuali satu Ahad,
dia akan effect dia bila berusia 40 ke atas tu, dia akan kesan dia slip disc lah. So antara kelebihan dia itulah dia, kamera mirrorless ni dia saiz compact dan agak ringan lah kan. Dan yang ramai lagi yang tahu, salah satu kelebihan mirrorless ni adalah shutter dia boleh pergi laju tau. Kebanyakan kamera baru sekarang ni dia boleh pergi 20 frame per second, ada yang sampai 100 frame per second, dah macam lebih macam shoot movie dah. Maksudnya kita boleh shoot, tekan di shutter tu, dia boleh dalam satu saat dia boleh rakam 100 frame per second. Bayangkanlah dulu punya DSLR, kamera body DSLR Pro dulu pun paling laju pun mungkin 10 frame per second ataupun 11 frame per second kan. Yang ada cermin je lah, pasal dia ambil masa cermin tu nak naik, nak turun, nak rakam kan. Kalau yang mirrorless ni dia tak ada mechanical naik turun tu, ataupun shutter tertingkap untuk buka tutup tu kan. Dia just lens masuk pergi sensor, so memang dia boleh laju lah. So tak mustahil benda tu boleh rakam laju kan. Dan yalah, macam tu lah, kita boleh macam shoot movie kan. Kita shoot video, lepas tu kita boleh ambil frame mana kita nak, dan file tu besar tu, dia bukan macam orang kata screen grab video dulu tu, size dia kecil. Ini kita shoot macam movie, so mana-mana frame yang kita nak pakai tu kita ambil je benda tu. Cuma benda tu yang bagus kat situ lah, tapi yang tak bagus ni kalau kita shoot macam tu tak shoot secara betul-betul pilih momen mana yang kita nak kan. Dia akan jadi masalah bila kepada kita kalau kita nak pilih gambar yang bagus lah kan. Yang bagusnya pula kamera filem ataupun jenis DSLR ni, walaupun dia tak boleh shoot selaju 120 frame per second ataupun 20 frame per second, kita akan pilih momen-momen mana yang kita nak rakam. Pasal bukan semua gambar kita nak publish kan, mungkin 1, 2, 3 je kan. Bayangkanlah kalau ada kelebihan 120 frame per second, kita shoot je banyak kan, nak cari gambar shake hand yang betul pun jenuh kan. So benda tu, tapi kelebihan lah benda tu kan. Terpulang kepada kita lah nak gunakan macam mana kan. Kepada yang rakam spot tu ada kelebihan lah dekat situ. Untuk news gathering biasa, breaking news kan, tak perlu kot kelajuan yang macam tu lah. So itulah antara sebahagian daripada perbezaan antara kamera mirrorless dengan DSLR. Perbezaan ketara dia tu lah, cermin dalam tu dia tak ada. Satu lagi saiz dia agak kecil lah, pasal dia tak ada mechanical cermin dengan shutter tu. Dan satu lagi kelebihan dia, kita boleh nampak view tu over under bila kita adjust aperture ISO kan. Dan juga kelebihan shutter speed yang laju lah kan, tak macam kamera DSLR biasa ni, dia tak boleh lah laju macam tu. Dari segi kualiti gambar tu, orang kata memang lah dari segi teknologi kan, makin lama makin lagi bagus lah kan. Okay lah, sekian saja perkongsian ringkas tentang perbezaan antara kamera mirrorless dan juga kamera DSLR yang orang kata boleh kata pupus lah, tak ada dah, orang tak pakai lah, ataupun company kamera tak buat lah. Ok, sampai jumpa lagi.